Selamat datang ke channel Kamen Rider VF3i. Okay, so sekarang aku dekat Parit Pali di Parit Jawa. So aku tak balik masa minggu ni. So aku berada di rumah lah, di Muar ni. So ada masa dekat Muar ni, aku tak tahu nak buat apa. Aku review lah motor aku ni kan. Okay, so ini merupakan motor kedua, bukan, ketiga sebenarnya, yang aku beli sendiri daripada sejak aku kerja dekat Melaka. Sebenarnya aku tak expect aku akan beli motor ni lah. Aku tak expect langsung. Asalnya semua nak sekadar nak usah-usah je lah, motor 250 ataupun motor apa yang kira untuk upgrade CC daripada 185. Seperti yang sedia maklum lah, motor aku yang S1M 185 tu masih ada lagi, ada dekat Melaka, masih aku guna untuk pergi kerja. Dan memandangkan dia dah berjasa selama 2 tahun, so saya rasanya sampai masa untuk kita nak, orang kata, let dulu, dan kita nak cari satu jentera baru. Jadi aku kena cari satu lagi jentera untuk aku guna, yelah, untuk ride long distance, short distance, pergi kerja, ulang alik kerja kan. Alright, so aku nak ceritakan tentang yang pertama lah, tentang kelebihan yang menarik minat aku untuk membeli motor ni adalah dari segi reka bentuk lampu dia. Ini merupakan lampu bagi Benelli TNT 249. Kalau siapa yang tak tahu, di pasaran luar daripada Malaysia dan Indonesia, so reka bentuk lampu ni masih lagi dikekalkan, tapi sebenarnya sisi motor ni 302S. Kalau di luar daripada Indonesia dan Malaysia, contoh macam kat Filipin, macam di Thailand, dia orang pakai sisi 302S tapi masih lagi mengekalkan bentuk reka bentuk lampu yang macam ni. Kiranya dia adalah yang terkini lah bagi TNT 249S. Okay, so yang kita tengok sini ni adalah dia punya DRL lah, Daytime Running Light. So ini dia punya lampu, sebenarnya ni lampu atas dan ni lampu bawah. Dia kategori orang kata lampu projector. Okay, so both lamp ni dia LED lah. Dan bahagian lampu ni, of course lah, bahagian kepala dia ni ada keluar signal lah, signal capang dia ni. Ini memang standard Euro dia orang buat design macam ni. So ini pun LED juga, dan lampu dia sangat terang lah. Alright, jom kita check lampu yang aku cakap tadi kan, lampu dia kan. Ni adalah lampu projector light LED bahagian bawah. So kalau aku tekan untuk kata lampu atas, so ini lampu atas lampu atas dia sebelah atas lah. Ini lampu bawah, lampu atas, lampu bawah, lampu atas, lampu bawah. Okay, kemudian motor ni dilengkapi oleh upside down fork. Okay, berbentuk muscular tubular ni. Muscular tubular upside down. So ni dia punya fork dia lah, kiri dengan kanan. Alright gang, so sekarang ni tengok kepada bahagian tayar depan. Alright, sebelum pergi kepada tayar, aku tunjuk dulu depan dia ni. Dia dibekalkan dengan, orang kata, double disc lah, sebelah kanan, yang tu sebelah kiri. So double disc ni, dia punya ukuran dia adalah, kalau bahagian depan ni 260mm. Okay, kemudian disertakan dengan kaliper
4-pot caliper yang ada tulis jenama Benelli ni. Lama. Okey, berkenaan dengan bahagian tayar depan tayar depan dia ni saiz 120 70 inci. Alright, rim 17 lah. 120 70. Kalau motor ni dia bagi tayar yang berkualiti lah, iaitu Pirelli Pirelli Angel ST. Boleh tengok kat sini lah, 120 70. 120 70 nampak. Sebelum video yang sebelum ni memang ada kekeliruan sikit lah. Yang mana motor TNT ni sebenarnya nama dia adalah Tornado Naked 3. Ada jugalah kalau mungkin dalam motor yang ni untuk pasaran dan juga untuk komersial, TNT tu dinamakan Tornado Naked Twin. Tapi kalau yang sebenarnya TNT tu adalah Tornado Naked 3. Kenapa 3? Sebab dia punya frame type dia ni. Frame dalam dia ni berbentuk tubular dan dia adalah jenis steel trellis, besi trellis. So, kalau nak tahu apa benda trellis ni, dia adalah frame yang digunakan pada motor-motor yang jenis-jenis high performance lah. Memang motor ni diberikan khas performance seolah-olah seperti big bike. Okey, dari segi enjin pula enjin dia. Tengok sini enjin dia. So kalau tengok kat sini, kita boleh nampak dekat situ apa tu? Nampak 249 cm, 249 cm padu. Dia adalah menunjukkan yang dia ni 250 cc. So motor ni 2 silinder, 4 stroke dan mempunyai 8 valve. Alright. So dia punya displacement ni walaupun dia tulis 4249, dia kira macam 250 lah. So motor ini dengan daya 2 silinder dengan orang kata cc 249 ni memberikan maksimum torque dia pada 21 nanometer 9000 rpm, dan dia akan menghasilkan horsepower 31.0 horsepower ke 30.5 aku tak ingat. Sistem injection, of course injection lah kan, tak akan dipakaikan ni pula kan. And then transmisi motor ni 6 kelajuan. Alright. So ni dia punya bahagian body lah. Apa yang aku suka dekat sini adalah dia punya body dia ni ada satu bahagian ni yang menunjukkan tulisan lah, tulisan yang bertempa, bertempa, Benelli, since 1911. Alright, so daripada frame trellis tadi, dia bersambung dengan bahagian apa kita panggil ni, monoshock lah. So monoshock ni adalah jenis monoshock yang adjustable lah. And then dia bersambung pula dengan satu bingkai besi yang memegang bahagian kata footrest sebelah belakang, dan seterusnya footrest sebelah depan lah. Okey, aku tunjukkan dimension yang lebih besar lah. Enjin tadi 2 silinder keluar, kita ada bersambung dengan bahagian exhaust dia. So exhaust dia ni adalah jenis slip on. Kalau tengok kat sini, slip on ni maksudnya kita kalau nak tukar exhaust saja, just tukar ni saja, tambah manifold dan terus saja kita pasang exhaust kita. Dan kat sini dia dah siap-siap bracket dia lah, lubang untuk skru untuk kita nak tampung exhaust yang kita dah tukar tu. So sangat-sangat mudah lah, tak perlu kita buat the whole system exhaust tu, hanya sekadar kita beli manifold dan juga exhaust, kepala dia punya exhaust tu sendirilah. Kalau korang tengok sini kan, exactly macam aku cakap tadi, reka bentuk dia ni exactly sama macam ER6N. Siapa yang pernah bawa ER6 memang sama lah kan. Kalau kita tuk depan ni kan, so body belakang ni memang exactly the same lah, cuma dalam bentuk dimension yang agak kecil sikit. Mungkin ER6 tu besar. And then kita tengok kepada bahagian belakang dia, kita ada satu lagi swing arm lah. Satu lagi pula kat belakang ni dia ada swing arm yang daripada body tu. Okay, dia berbentuk tubular juga, besi padu memegang tayar belakang. Dan di belakang ni dia punya brake disc dia ni adalah single saja. Dan kalau depan tadi 260 mm, so yang belakang ni 240 lah. Dia punya diameter dia 240. So ni dia punya brake caliper dia lah. Okay. Dan kalau korang nampak kat sini kan, selain daripada hose untuk brake ni, so korang nampak satu lagi hose ni. Ini adalah hose untuk ABS actually. Salah kalau tengok pada motor design ni dan juga pada model ni, actually model ni dia ada 3 variant lah. Dia ada hitam, dia ada merah, dia ada color gold.
satu lagi dia guna green lime. So untuk model yang tak ada ABS ni, dia hanya sekadar dia letakkan orang kata tube dia saja untuk sensor ABS ni. Cuma mungkin kalau di masa akan datang, kalau mungkin pengguna nak tukar kepada sistem ABS, mungkin dia dah siapkan sekali lah benda ni. Dia hanya perlu untuk tambah duit sikit lah untuk modify bagi penambahan sistem ABS. Okey, tayar belakang pula. Ni tayar belakang. Kalau tadi depan 120/70, yang belakang ni ukuran dia adalah 160/60. Kat sini ada tulis 160/60. Ya. Dan motor ni dia boleh pergi, dia punya tayar dia kita boleh install sehingga 180 atau 190 lah kan. Kalau tengok pada ruang kat sini ni memang dah ada satu gambaran lah, kita boleh upkan sampai 180 mungkin. 190 boleh ke? Nampak sangat 180 lah. Dimension tayar ni boleh sampai 180. Okey. Seterusnya kita pergi ke bahagian belakang dia pula. Alright. So seperti depan tadi, belakang dia ni lampu dia of course lah fully LED. Signal capang dia pun LED, memang jelas gila. Dan kalau tengok kepada dia punya echo belakang dia ni, aku teringat kepada motor RFS Benelli RFS lah. Memang sebiji tu kan. Tengok bentuk dia. Sisi sebelah kiri motor ni, so kita ada tayar, kita ada apa ni, chain cover ni dia bersambung terus dengan bahagian mudguard belakang ni lah. Okey, so korang boleh tengok lah sini dia punya berapa keluasan dia ni. Memang agak luas juga sebenarnya, besar juga. Okey, pergi ke bahagian sprocket tak So sprocket belakang ni, tak silap belakang ni saiz 45T, depan 14 kot, depan sini 14. So belakang ni 45, menggunakan chain dan sprocket ketebalan 520 lah. Berbeza dengan kalau pakai S1M 428 kan, yang ni tebal lagi. So motor ni dibekalkan dengan bahagian untuk kita nak letakkan, kalau kita ada paddock stand untuk kita double stand, sebab memandangkan motor ni jenis naked tak ada double stand. Jangan harap kalau ada double stand. So kena pakai paddock stand lah. Okey, so yang ni di bahagian, yang kalau sebelah sana bahagian clutch. So ini di bahagian sprocket dia lah kan, bahagian arah sprocket ni. So ni rupa bentuk dia ni. Okey, so boleh tengok lah secara detail. Kat sini kita boleh nampak lah gasket dia. Gasket ni jenis apa ni, tembaga babe. Tembaga. Wow. Bahagian enjin juga di bahagian depan. Di bahagian depan ni ada radiator lah. Cover radiator belum beli lagi lah, nanti mungkin ada masa kau akan belilah. Alright. Okey, tadi bahagian yang depan ni kan, kepala dia ni. So di atas bahagian lampu dia ni ada bahagian yang kita panggil sebagai meter lah. Siapa tak kenal, inilah tempat meter dia. Okey. Alright. So ni meter dia. Okey. Dia meter dia ni, design dia ni memang asymmetry lah. Tak sekata dan tak satu bentuk. Nampak ada berapa segi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segi apa? Kalau 6 hexagon, decagon. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian onboard lah. Onboard kata bahagian orang kata handle motor ni lah. So sorry lah sini ada yang terhalang ni, sebab aku baru pasang aku punya apa ni, phone holder daripada S1M, motor S1M aku pasang kat sini. So kat sini kita ada meter, kunci, bahagian fork yang bersambung dengan bahagian handle motor ni. So ni dia punya handle motor yang hitam ni. Okay, so di bahagian handle ni sebelah kanan ni kita ada side mirror, and then kita ada killer switch off and on, kita ada hazard light, kita ada ignition button kat sini, dan kita ada wire untuk throttle, dan juga untuk sensor apa semualah kat sini. Aku nak cakap pun tak pandai. Kita ada throttle punya ni lah, pemegang. Ni dia punya bahagian handle bar dia. So kita ada orang kata boleh laras punya brake lah. Okay, adjustable brake lever. Kita pergi pula bahagian sebelah kiri. Macam biasa kita ada side mirror, kita ada lampu atas, lampu bawah, kita ada signal, kita ada horn. Okay, and then seterusnya kita ada banyak lah wire-wire dan juga kabel-kabel yang ada kat bawah ni.
yang tu akan bersambung dan kelihatan nampak lah sampai ke bawah. Ya, seterusnya kita pergi ke bahagian tank. Tank dia ni besi tau. Tank besi weh, bukan plastik. Tank besi, yang plastik sini, yang ni besi. So motor ni kapasiti tank dia adalah 16 liter lah, dengan reserve tank kalau tak silap 3 liter. Okay, so ini dia punya seat dia. Seat dia ni memang ada, nampak lah premium sikit dengan tulisan Benelli kat sini kan. Okay, demikian tadi sedikit review aku lah secara ringkas terhadap motosikal Benelli TNT 249. Moga-moga penjelasan aku nanti dapat memberikan minat kepada penonton di luar sana untuk memilih motosikal 250 yang berbaloi dari segi harga, kepenggunaan dan juga dari segi orang kata kualiti lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Aku harap korang suka dengan video aku, dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamen Rider PF. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, assalam.